siapa yang menindas rakyat Vietnam? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sehistrozi, Let Histrozi Teach You History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kedua, tingkatan 4, kebangkitan nasionalisme. Dan fokus untuk video kali ini, kita berada pada subtopik 2.4, kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak tengok pula bagaimanakah peristiwa nasionalisme yang berlaku di negara Vietnam. Alright, kita kembali kepada basic, kembali kepada asas. Negara yang mengalami penindasan adalah negara yang ada nasionalisme. Negara yang ada nasionalisme, mesti negara itu ada penindasan, ada penjajahan. Dan Vietnam tidak lari daripada penindasan dan penjajahan tersebut. Sekarang kita nak tahu dahulu, siapa yang menindas rakyat Vietnam? Siapa yang menjajah rakyat Vietnam? Penjajah Vietnam adalah Perancis. Maaf Penjajah Vietnam adalah Perancis. Dan di hujung nanti Amerika pula yang akan menyertai Perancis untuk menguasai Vietnam. Kita tengok dahulu bagaimanakah gerakan nasionalisme di Vietnam ini. Jadi, penentangan dilakukan oleh dua golongan di Vietnam, iaitu golongan bangsawan dan golongan Mandarin. Golongan Mandarin ni adalah golongan masyarakat Vietnam yang berketurunan Cina, tapi mereka adalah rakyat Vietnam. Itu golongan Mandarin. Dan golongan bangsawan adalah golongan-golongan kerabat diraja lah. Alright, jadi dua golongan inilah yang menentang Perancis di Vietnam. Dan mereka-mereka inilah yang mewujudkan gerakan anti-Perancis dalam kalangan masyarakat supaya menentang penjajahan Perancis menggunakan medium ataupun saluran akhbar. Mereka akan menulis di akhbar tentang keburukan Perancis dan mereka akan sebar kepada rakyat. Dan apakah dua akhbar yang digunakan? Akhbar Tribune Indigne dan Cloquet Valley. Ini adalah dua akhbar yang digunakan untuk menyalurkan, orang kata, semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat Vietnam. Alright. Jadi, macam mana kita nak memahami gerakan nasionalisme di Vietnam? Alright, gerakan nasionalisme di Vietnam diwujudkan ataupun diperjuangkan melalui dua ideologi atau fahaman yang berbeza. Alright, iaitu fahaman demokrasi dan juga fahaman komunisme atau komunis. Kita pergi yang pertama dahulu. Bagaimanakah perjuangan nasionalisme melalui ideologi demokrasi? Alright. Jadi ideologi demokrasi ini dipelopori ataupun digerakkan oleh parti yang bernama Vietnam Quoc Dang Dang ataupun VNQDD. Dan tokoh ataupun pemimpin parti ini adalah Nguyen Tai Hoc. Jadi Nguyen Tai Hoc inilah yang nak mendapatkan kemerdekaan daripada Perancis dan mewujudkan sebuah negara demokrasi di dalam negara Vietnam. Okey. Dan apakah peristiwa yang dilakukan atau perjuangan Nguyen Tai Hoc dan penduduk-penduduk Vietnam adalah dengan melakukan pemberontakan pada tahun 1930. Okey, untuk menghalau atau menghapuskan Perancis dan menubuhkan Republik Vietnam. Tapi apa yang tak menariknya adalah perjuangan Nguyen Tai Hoc ini gagal. Perancis berjaya mematahkan perjuangan Nguyen Tai Hoc ni dan Nguyen Tai Hoc telah ditangkap dan dibunuh. Jadi perjuangan Nguyen Tai Hoc ini gagal di tengah jalan. Alright, dan perjuangan diteruskan pula oleh pemimpin yang seterusnya yang lebih menggunakan ideologi yang berbeza dengan Nguyen Tai Hoc, iaitu ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini dipelopori ataupun digerakkan oleh Parti Komunis Vietnam ataupun PKV. Alright, dan pemimpin yang menguasai Parti Komunis Vietnam ini adalah Ho Chi Minh. Mungkin ada yang pernah dengar nama Ho Chi Minh ni. Ho Chi Minh hari ini adalah nama ibu kota kepada Vietnam. Alright. Jadi, apa yang dilakukan oleh Ho Chi Minh? Ho Chi Minh telah melakukan revolusi 1945 untuk menentang sekali lagi menggunakan konsep ideologi komunisme untuk menentang Perancis. Dan berjaya tak? Berjaya, tetapi Ho Chi Minh berjaya mendapatkan kemerdekaan, tapi bukan keseluruhan negara Vietnam mendapatkan kemerdekaan. Ho Chi Minh hanya mendapat separuh saja daripada Vietnam, iaitu di bahagian utara.
Jadi pada waktu itulah orang kata Vietnam dipecahkan kepada dua. Kita ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Alright. Jadi Vietnam Utara diketuai ataupun dikuasai oleh Ho Chi Minh dan dianggap merdeka. Alright. Manakala Vietnam Selatan pula masih di bawah penjajahan Amerika dan juga Perancis. Sehinggalah tahun 1976, pada waktu itulah Ho Chi Minh berjaya menggabungkan kedua-dua negara, kedua-dua bahagian ini menjadi satu negara Vietnam pada tahun 1976. Nampak tak dekat situ? Dan sebab itulah kenapa Ho Chi Minh diangkat sebagai pemimpin nasionalisme yang sangat diagungkan oleh orang Vietnam, sehingga nama beliau diletakkan menjadi sebuah bandar, iaitu bandar Ho Chi Minh di Vietnam pada hari ini. Alright. Jadi itu adalah bagaimana peristiwa nasionalisme di Vietnam. Alright. So kalau korang ada apa-apa lagi soalan, korang boleh turunkan di ruangan komen. Kalau ada apa-apa topik yang kamu semua nak saya kupaskan, korang boleh turunkan juga di ruangan komen. Jangan lupa subscribe, follow semua social media saya, TikTok dan juga Instagram. Itu saja daripada saya, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Bye.